Okay, so hari ini kita akan masuk 2.5 tenaga dan kuasa elektrik. Okay, di sini saya nak clarify, nota ini atau PowerPoint ini bukan saya buat, bukan yang dibuat oleh saya. Okay, saya cuma ambil daripada cikgu lain. So, saya cuma guna dan saya sampaikan dengan cara saya. Jadi, obviously yang nampak semua ini saya tak akan pergi cari, okay, sebab ini bahasa dia bukan bahasa saya. Okay, tapi ilmu ini kita boleh share lah, okay, kita boleh share saja. So, topik terakhir 2.5 tenaga dan kuasa elektrik. Semua alat elektrik dia memerlukan tenaga dan juga kuasa untuk berfungsi. Okay, seperti lampu, kipas, aircon, sebagainya. Okay, so kita tahu, kita dah belajar sebelum P3 ada banyak cara untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seperti tenaga solar, tenaga angin, we call this wind energy, turbin, tenaga hidro dan sebagainya. Sebab kita tahu tenaga tidak boleh dicipta. Kita perlukan buat kerja supaya kerja boleh ditukar kepada tenaga. Okay. Seperti saya bagi contoh yang biasa kan. Kalau saya mau haba, saya buat kerja supaya tangan saya bergerak. So tenaga kinetik akan tukar kepada tenaga bumi dan tenaga haba. Okay. Saya perlu buat kerja dulu. Kerja ini akan ditukar kepada tenaga. Okay. So untuk hari ini kita akan habiskan bab 2 dengan 2.5 hasil pembelajaran dia. Apakah itu tenaga elektrik? Apa itu kuasa elektrik? Kita selesaikan masalah melibatkan tenaga dan kuasa elektrik, membandingkan kuasa dan penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik, membandingkan pelbagai alatan elektrik dari segi kecekapan, dan akhir sekali menghuraikan cara-cara meningkatkan kecekapan tenaga. Okay, so sebenarnya topik ini dia lebih kurang sama dengan Form 4 bab 2. Dan kita dah belajar tenaga dan juga kuasa dan juga kecekapan. Okay, so topik ini dia akan ulang apa yang kita dah belajar semasa Form 4. Okay, so kita tahu tenaga apa maksud tenaga? So bila kita dah buat kerja boleh ditukar kepada bentuk tenaga. So apa itu tenaga elektrik? Tenaga elektrik ialah tenaga yang dibawa oleh charge elektrik untuk melakukan kerja dalam suatu lita lengkap. So kenapa charge ini boleh bergerak? Sebab ada kerja yang dilakukan oleh siapa? Oleh bateri. Okay, sebab bateri ini dia akan berikan beza keupayaan. Okay, beza keupayaan supaya dia akan buat kerja untuk menggerakkan charge daripada satu titik ke titik lain. So, tenaga elektrik unit dia adalah Joule. Okay, di sini ada beberapa formula. Ingat, kita dah belajar pada topik 2.2. Kita tahu, kalau kita nak cari beza keupayaan, formula V sama dengan W bagi Q. Di mana W ini adalah kerja. Okay. Dan kerja ini, dia sebenarnya akan ditukar kepada tenaga. Okay, tenaga kan. So, simbol untuk tenaga kita akan tulis E. Okay, E adalah tenaga elektrik. So, kalau kita tukar V sama dengan E per Q, maka kita dapat formula tenaga elektrik sama dengan V darab Q. Okay, apa beza antara tenaga elektrik dan beza keupayaan? Kalau beza keupayaan, dia hanya berkata atau mengaitkan satu charge saja. Okay. V formula dia adalah W per Q. Maksudnya 1 joule, contohnya kalau 1 volt sama dengan 1 joule per 1 coulomb. Ini maksudnya saya perlu memindahkan 1 coulomb dengan tenaga 1 joule. Itu adalah 1 volt. Okay, joule per coulomb. Maksudnya saya hanya tengok 1 coulomb saja. Kalau tenaga elektrik dia lebih kepada seluruh. Berapa jumlah charge yang ada. Sebab kalau W ataupun E sama dengan V Q. Okay. So ini adalah untuk 1.
So kalau kita darabkan dengan banyak charge, contohnya kita ada 1000 coulomb. So kita dapat kira berapa tenaga elektrik yang perlu memindahkan semua charge elektrik. Kalau V beza keubahan, kita hanya tengok satu saja. Okay, satu charge. Okay, alright. Selain itu, daripada Form 4 bab 2, kita tahu kalau formula untuk kuasa P sama dengan W bagi T. Kalau kamu masih ingat, di mana W adalah kerja. So, formula definisi untuk power atau kuasa, dia adalah kadar apa? Kadar perubahan kerja. Okay, seperti yang saya selalu sebut, kalau kita ada formula T, dia mesti tentang kadar. Kadar perubahan apa? Contohnya kalau pecutan, apa definisi pecutan? A sama dengan V tolak U bagi T. So dia adalah kadar perubahan atas di apa? Hal laju. Yang ini kadar perubahan kerja. Okay, kadar perubahan kerja. So kalau kerja sama dengan P darab T. Dan kita tahu kerja akan selalu ditukarkan kepada tenaga. So E sama dengan P darab T. So another formula, E sama dengan P darab T. Okay. So kita dah tahu macam mana kita dapat formula untuk E sama dengan VQ, formula untuk E sama dengan PT. Sekarang E sama dengan VIT. Okay, macam mana kita nak dapat formula ini? Okay, right. Kita tahu formula Q up sama dengan IT kan? Okay, sebab 2.1 kita tahu apa itu arus elektrik. Arus elektrik adalah kadar pemindahan charge. Okay, tengok ada masa lagi. So atas adalah charge. So dia adalah kadar pemindahan charge. So Q sama dengan IT. Kalau saya gantikan Q ini dengan IT. So saya dapat formula E sama dengan VIT. Okay. So ada 3 formula yang kita boleh gunakan untuk carikan tenaga elektrik. Okay, sebenarnya ada lagi dua formula. Nanti kita akan tengok. So ini adalah tenaga elektrik. Okay, baik. Seterusnya. So biasanya setiap alat elektrik dia ada label berapa watt. Okay, so kalau kamu nampak watt ini adalah power. Okay, power. Okay, jangan keliru. Kalau power kuasa dia unit dia adalah watt. Kalau tenaga, okay, tenaga ataupun kerja, okay, ini kerja, ini tenaga. Okay, dia punya unit adalah joule. Jangan keliru. Kalau W adalah simbol untuk kuantiti, dia adalah kerja. Okay, ini adalah kerja. Kalau W adalah simbol unit, ini adalah watt. Okay, watt. Okay, so mana satu lebih baik? Okay, 3000 watt ke 4000 watt? Okay, of course, kalau semakin kurang tenaga, dia dapat jimat dengan lebih banyak. Okay, tetapi cuma mungkin kita nak tengok bandingkan masa juga. Okay, bandingkan masa. Sebab kita tahu P sama dengan W bagi T. Okay, kalau kita nak buat kerja yang sama, okay, W sama dengan PT, kita buat kerja yang sama. Kalau power dia sedikit, kita buat kerja yang sama, kita perlukan masa yang lebih banyak. Okay, alright. So, kita tengok pada kuasa elektrik. Okay, so kuasa elektrik keyword adalah kadar. Sebab kita tahu P sama dengan W bagi T atau E bagi T. Okay, okay, W bagi T atau E bagi T. Kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain. Okay, contohnya kita pakai kipas. Okay, tenaga elektrik ni tukar kepada tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik. Okay, kalau lampu, tenaga elektrik tukar kepada tenaga cahaya. Okay, so macam mana dia punya kadar pertukaran itu adalah kuasa elektrik. Semakin rendah kuasa, semakin jimat tenaga. Means kalau P decrease, W pun decrease ataupun tenaga pun decrease. So formula
kita tahu general formula P sama dengan E bagi T. Okay. Another formula adalah P sama dengan VI. Okay. P sama dengan VI. Okay. P sama dengan VI. Okay. Yang ini saya tak nak prove lah kenapa macam mana nak dapat. Tapi nak senang ingat P sama dengan VI. Okay. Ataupun kalau saya gantikan V dengan, sebab kita tahu V sama dengan IR kan. Saya tukar P sama dengan I, I. Saya dapat I kuasa 2, R. Okay, I square R. Okay, atau saya tak mahu guna I. Okay, P sama dengan VI, saya tak mahu guna I. Saya tahu I sama dengan V bagi R. So, P sama dengan V, I saya tak mahu tulis, saya tulis V per R. So, dia dapat P sama dengan V square per R. Okay, ini adalah formula untuk kuasa. So, unit adalah watt. Okay, W-A-T-T watt. Dan huruf besar. Okay, alright. Okay, so ini adalah nota ringkas. Okay, so ini adalah formula penting. So, nanti saya dah masukkan dalam latihan. Okay, sebagai satu rujukan. Nanti anda boleh tengok. Okay. Alright, kita cuba latihan ya. Okay, jom uji otak. So, 4 ohm, okay, tulis R sama dengan 4 ohm. Disambung secara siri dengan 2 biji bateri yang nilai setiap satunya ialah 1.5 volt. That means kita ada bateri macam ini. 1.5, 1.5. So V adalah 3 volt. Arus yang mengalir melalui litar. Okay. So, kita nak cari I ada berapa. Okay, I ada berapa. Okay, untuk soalan macam ini, so biasanya, masih ingat tak, kalau 2.4 kita ada EMF ataupun daya gerak elektrik dan juga kita ada rintangan dalam. Okay, biasanya, kalau soalan-soalan macam ini, dia tidak termasuk daya gerak elektrik. Okay, kecuali biasanya soalan dia nak kamu cari daya gerak elektrik atau rintangan dalam, dia akan sebut. Kalau tak, biasanya kita akan selalu assume V sama dengan IR. Okay, bukannya E sama dengan V tambah IR. Okay, yang ini hanya digunakan untuk soalan topik daya gerak elektrik. Biasanya kalau dia ada sebut daya gerak elektrik, maka you tahu kamu kena guna formula ini. Kalau dekat sini dia tak sebut, so that means kita tak payah guna. Kita assume bateri itu dia perfect. Dia tak ada rintangan dalam. Okay, so carikan I. So kita tahu V sama dengan IR. So I sama dengan V bagi R. Masukkan nilai 3 bagi 4, kita dapat 0.75 ohm. Okay, 0.75 ohm. Okay. Okay, kemudian tenaga elektrik yang digunakan oleh perintang dalam masa 10 saat. So sekarang T adalah 10 saat. So kita nak carikan E. So formula, kalau you lucu balik, formula kita V, I, T. Okay, sebab dia ada masa kan. Okay. So E sama dengan V adalah 3 darab 0.75 darab 10. So kita dapat jawapan 22.5 joule. Okay. So that's it. Okay, ini adalah jawapan bagi soalan 1. Okay. So banyak formula ini kita nak tahu formula yang mana kena guna. Okay. Kalau ada masa kita tahu kita pakai E sama dengan VIT. Okay, E sama dengan VIT. Kalau dia ada sebut charge, so that means kita kena guna formula E sama dengan VQ. Okay. Bergantung pada soalan. Okay. Seterusnya, cuba tengok soalan 2. Okay, biasanya kalau kita ada alat elektrik, dia mesti ada label macam ini. 240 volt, 2000 watt. Okay. Atau you pergi tengok you punya
cerek ataupun periuk nasi ke, okay, apa-apa je alat elektrik dia ada label. Jadi kita tahu V adalah 240V, power P adalah 2000. Sekarang carikan I, arus elektrik. So arus elektrik yang akan mengalir melalui radio ini. So formula P sama dengan VI. Okay, P sama dengan VI. Okay. So I sama dengan P bagi V. Di mana P adalah 2000 dan V adalah 240. So jawapan lebih kurang 8 point berapa? 2000 bagi 240 lebih kurang 8.3. 8.3 ampere. Ini adalah jawapan A. Kemudian bila kamu dah cari A, so B kamu kena cari rintangan. So kamu tahu V sama dengan IR. Okay, ini adalah A ya. Okay, B sama dengan IR, R sama dengan V bagi I. Okay, V bagi I. Di mana V adalah 240, I adalah 8.3. Jawapan berapa? Lebih kurang 28.9. Ohm. Okay. Okay. Okay, of course anda boleh guna formula lain kan. Okay, kalau you masih ingat formula untuk power P sama dengan V square bagi R. Okay, ataupun P sama dengan I square R. Okay, kita adalah power, kita ada current. So boleh jadi guna mana-mana formula. Lepas tu carikan R. Anda akan dapat jawapan yang sama. Untuk C, tenaga bunyi yang dikeluarkan oleh radio dalam masa 2 minit. So T adalah minit tukar kepada saat. 2 darab 60 saat. So 120 saat. Kita nak cari E. E sama dengan VIT. Dan kalau anda perasan, kita dah cari VI kan. VI sini sebenarnya dia adalah power. Okay, masih ingat tak formula P sama dengan E bagi T. So, E sama dengan PT. So, sebenarnya tenaga elektrik sama dengan power darab masa. So, power ini 2000 darab 120 saat. So, dapat 2.4 darab 10 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5 joule. Okay. 2.4 darab 10 kuasa 5 joule. Okay. Alright. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Okay. This topic is the easiest lah sebab 25 dia lebih kepada pengiraan saja. Kalau anda tahu macam mana guna formula, anda cuma guna dan kira saja. Okay. Alright. Next. So kita dah cover tenaga kuasa. Okay, sekarang kita nak tahu macam mana nak guna nak kira kos penggunaan tenaga elektrik. Okay. So seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri semalam, so tenaga elektrik pun ada diskaun. Okay. Tapi kita boleh belajar jugalah macam mana kita nak kira berapa kos dia sebenarnya. Ini adalah berkaitan dengan berapa penggunaan kuasa elektrik yang telah kita guna. Okay, so setiap alat dia ada
ada penggunaan kuasa yang berbeza. Okay. So kalau kita guna aircon, kita on 10 jam. Okay, berbanding dengan kalau kita on lampu, on sebulan. So setiap alat dia ada penggunaan kuasa yang berbeza. So mungkin kalau kita kira cost dia akan beza juga. Okay, right. So biasanya cost tenaga elektrik, kita kalau you ada peluang untuk tengok you punya bill, okay, biasanya dia dalam unit dia kilowatt jam. Okay, kilowatt jam. So tenaga elektrik ini dia dalam unit kilowatt jam. Maksudnya kalau kita tahu formula E sama dengan P darab T kan. Okay, sekarang biasanya kita tukar P memang watt. Okay, unit dia watt. Kalau T, unit dia adalah saat. Tetapi kalau kita nak kira kos tenaga elektrik, kita tak tukar pada saat. Okay, kita tukar pada jam. Okay, ataupun hour. Okay, tukar pada jam. So, satu unit dia adalah berapa kilowatt jam. So, yang P ini kita guna kilowatt. Okay, kilowatt. So, satu unit adalah 1 kilowatt jam. Okay, that's the meaning. Maksudnya lebih kurang dia ada 1000 watt yang digunakan dalam 1 jam. Okay, 1 kilowatt jam. Maksudnya 1 jam kamu guna 1 kilowatt. Okay, berapa jumlah tenaga dia. Okay, so kadar charge dia bergantung kepada company. So kalau TNB dia charge berapa sen untuk 1 kilowatt jam. Okay, so biasanya kalau kita cuba tengok jadual yang bawah, for the first 200 kilowatt hour, that means kalau saya dah guna 1000 contoh, saya guna 1000 kilowatt hour. Okay, 1000. So for the first 200, maksudnya kalau saya gunakan 200 yang pertama, so setiap kilowatt jam adalah, kalau kita tengok rate yang baru, 21.8 sen. That means 200 darab 21.8, bukan RM, dia adalah sen. Okay, berapa sen? Okay, berapa sen? Kemudian, untuk 100 yang seterusnya, iaitu 201 sampai 300. So, another 100, kita guna kadar rate yang lain, iaitu 33.4 sen. So, berapa sen? Okay. So, lagi 700. So, yang ini kalau kita tengok kadar yang baru dia adalah sama kan. So daripada 301 hingga 600, so jumlah dia adalah 300. 300 ini kita darab dengan 51.6 sen. Okay. So sini dah 200, 100, 300, dah 600 kan. Sekarang daripada 601 hingga 900 kita guna 54.6 sen. Jadi ada berapa? 300 ni kita darab 50.6 sen. Dapat berapa? Okay. So, akhir sebenarnya yang tinggal adalah kita dah kira 900 kan. Dan tinggal 100 lagi. So, yang 100 yang baki ni kita darab dengan kadar charge 57.1 sen. Akhir sekali, kita tambahkan semua berapa jumlah kos yang ada, itu adalah kita punya bill. Okay. Lepas tu kamu tukar kepada RM lah. Okay, sebab ini kira dalam sen kan. Okay, dalam sen. Kita tengok satu contoh yang senang. Okay. Okay, so ini adalah contoh bill. Okay, contoh bill. Kita
kita tengok bacaan dulu. Okay, bacaan dulu maksudnya kalau untuk bil yang sebelum ini, okay, sebab kita tahu ada meter kan, dia ada meter. Jadi sebelum ini kita dah guna 7,854. Bacaan semasa adalah sekarang. Daripada dulu hingga sekarang, ini adalah perbezaan bacaan. So, berapa yang kita dah pakai? Kita cuba tolakkan dua-dua ini. Okay, 8069 tolak 7854. So, kita dah guna 215 kilowatt jam. Okay. Ini adalah berapa yang kita dah guna dalam bulan ni. Maksudnya daripada Februari hingga Mac. Kita dah guna 215 kilowatt jam. Okay. So, kalau kita tengok dia punya charge dia, kita dah guna 215 kilowatt jam. So, dia punya charge dia, kalau untuk unit 200 yang pertama, dia punya harga adalah 0.218 untuk setiap unit. So, sekarang kalau kita tolak 200, okay. So, 200 ini, 200 yang pertama, darab RM 0.218. Okay. Anyone can help me to calculate berapa cost ini? RM 43.6 sen. Betul tak? Betul tak? Okay. Alright. So, yang first 200 memang kadar harga ini. Baki 15 kita guna kadar dia RM 0.334. Berapa harga dia? Okay, berapa harga dia? So RM 0.334 darab 15. So RM5 1 sen. So bila kita kirakan jumlah, kita tambahkan semua RM 43.6 tambah RM 5.01. So dapat RM 48.07 ringgit. Okay. So ini adalah jumlah yang saya kena bayar pada bulan Mac. Okay. So faham macam mana kita nak kira. Okay. So unit dia kilowatt jam. Okay. So sebenarnya anda boleh pergi rumah cari you punya bill dan you boleh kira juga. Okay. Alright. Kita tengok lagi soalan. Ada soalan lagi tak? Okay, 60. Sepatutnya 68.61 kan. Okay. Alright. Last kali, kecekapan tenaga. Okay. Efficiency. Okay, efficiency. Okay, biasanya kita mesti tengok sama ada sesuatu dia cakap ke tidak. Suatu sistem ke seseorang, dia punya cara kerja, cakap ke tidak, kita tengok dia punya input dengan output. Okay, ini kita dah belajar form 4 bab 2. Okay, input kita letak ke bawah, output kita letak ke atas. And then darab 100%. Okay, 100%. So, bayangkan, kalau saya dah guna RM1,000, tetapi RM1,000 ini untuk buat kerja. Bila saya tengok saya punya output hanya 500. So, adakah saya cakap? Tak. Okay, saya akan dapat lebih kurang 50%. That means 50% kecekapan ini
saya dapat hanya buat separuh daripada saya keluarkan. Saya dah laburkan 1,000, tapi hasilnya saya dapat 500 saja. So, ini maksudnya kecekapan saya 50%. Jadi, macam mana kita nak tingkatkan kita punya kecekapan? Kita punya output kena banyak. Okay. Of course, dalam dunia ini tak ada perfect machine, tak ada perfect alat elektrik. Okay. Tak ada yang memang kalau you guna 100, then keluar pun 100, tak. Kalau aircon, anda tengok, aircon dia ada bunyi. Okay. So, bila kita berapa tenaga input, tetapi output dia mungkin tak banyak, mungkin 80% saja. Yang hilang pergi mana? Hilang jadi bunyi, hilang jadi tenaga haba dan sebagainya. Okay. So, there's no perfect machine or electrical appliances in this world. Okay. Tiada alat yang 100% kecekapan. Sebab tenaga elektrik juga ubah kepada berbagai bentuk. So, formula dia, ingat output mesti selalu ke atas. And then, input kat bawah. Okay. Input kat bawah. Okay. So, kita tengokkan contoh. Sebab ketuha dibekalkan dengan kuasa elektrik 2 kW, ketuha itu menghasilkan haba sebanyak 80 kJ dalam masa 2 minit untuk memanaskan makanan. Hitung kecekapan ketuha. So, kecekapan formula output ke atas. Okay. Output. Okay, tak kisah tenaga output atau kuasa output. Bawah adalah input darab 100%. Okay. Sekarang input sudah ada 2 kW. So, that means kita nak carikan output power. Berapa output power yang saya keluarkan. Okay. Formula P sama dengan W bagi T ataupun E bagi T. Okay. So, tenaga adalah 80 kJ, means 80,000. 2 minit adalah 120. So, kirakan berapa output dia. So, 80,000 bahagi 120. Saya dapat 66.66 atau 7 watt. Jadi kecekapan sama dengan atas adalah 666.7. Bawah adalah 2,000 darab 100%. So dapat berapa? Saya dapat 33.3%. That means kecekapan dia hanya 33% saja, which is not very good. Maksudnya banyak 67% dia punya tenaga dah hilang. Okay, dia dah hilang, tak ada buat kerja kita. Mungkin hilang ke jadi tenaga lain. Tenaga bunyi dan sebagainya. Okay. Okay. T guna second or minute. Okay, T kita guna second. Okay, kena tukar guna second. Okay, sebab masa 2 minit, ingat power ini kita kena guna E adalah tenaga. Tenaga kena tukar kepada joule. Kalau T ini kena guna saat. Okay, saat. Kecuali tadi kan kalau soalan kita yang untuk kira bioelektrik, barulah kita guna kilowatt jam. Okay, lain lah. Selalu kita akan guna unit SI. Okay, unit SI. Okay, so 2 darab 60 saat, kita akan dapat 120 saat. Okay, clear? Okay, terima kasih tanya soalan. Okay, siapa Leroy ya? Saya tak tahu siapa ni. Okay. Okay, so sebenarnya kita dah habis bab ini. Jadi untuk kita akan break 5 minit. Nanti untuk session seterusnya kita akan tengok latihan. Kita sama-sama buat latihan. Okay, ada soalan lagi nanti boleh tanya. So kita join balik link ini pada pukul 2.45. Okay, 2.45. So kita akan bincangkan latihan ini. Okay, saya dah share dalam Google Classroom
Anda boleh download dan kita boleh buat sama-sama. Okey, dan mungkin anda boleh buat dulu. Okey, itu saja. Ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada, kita jumpa pada 2.45. Join pada link yang sama. Okey, sekian, terima kasih.